Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke pertandingan debat Piala Ketua Menteri Sabah tahun 2022. Untuk makluman hadirin sekalian, persidangan ini dapat ditonton secara siaran langsung melalui saluran YouTube kami melalui pautan Linktree Palang Siaran.langsung. Saya Muhammad Firdaus bin Roslan, merupakan Tuan Yang di-Pertua Dewan anda pada sesi kali ini. Baiklah, persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah serta bidasan pada persidangan ini. Pihak kerajaan diwakili oleh Universiti Putra Malaysia, Yang Amat Berhormat Saudara Muhammad Jufri Firdaus bin Mahathir, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Saudara Muhammad Hakim bin Nur Zamani, Yang Berhormat Menteri Pertama Saudari Nur Ain Akila binti Rosli, dan Yang Berhormat Menteri Simpanan Saudara Iskandar Zikri bin Zakaria. Pihak pembangkang diwakili oleh mahasiswa daripada Universiti Tenaga Nasional, Yang Berhormat Ketua Pembangkang Saudara Muhammad Amirul Nizam bin Aswad Rizwan, Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Saudara Abdul Muiz bin Ahmad Sabri, Yang Berhormat Pembangkang Pertama Saudari Wan Kristina binti Wan Izahan Zamiri, dan Yang Berhormat Pembangkang Simpanan Saudara Muhammad Fahmi bin Abdul Salim. Hakim bagi pusingan ini ialah Tuan Haji Zulkifli bin Muhammad selaku Ketua Hakim, Encik Afzal Syazwan bin Zulkifli sebagai Hakim Kedua, dan Dr. Hanif bin Nur Azhar sebagai Hakim Tiga. Ahli-ahli Dewan yang berhormat, sidang Dewan yang dihormati, saya yakin bahawa Yang Berhormat sekalian sudah arif dengan peraturan dan tata cara semasa Dewan kita bersidang. Namun, izinkan saya untuk memperingat dan memaklumkan beberapa perkara seperti berikut. Peraturan dan tata cara semasa Dewan bersidang. Pastikan sambungan capaian internet berada dalam keadaan yang baik. Pihak penganjur mempunyai hak mutlak dalam merakam sesi perdebatan ini. Mohon untuk menjaga tingkah laku dan adab yang sopan. Masa 7 minit untuk ucapan substantif. Masa izin laluan adalah selepas minit pertama dan tamat pada minit ke-6. 4 minit untuk ucapan penggulungan. Tiada izin laluan dibenarkan semasa sesi penggulungan. Isu sensitiviti yang boleh menggugat keharmonian kaum dan agama serta menyentuh peribadi individu tertentu sehingga mengaibkan adalah dilarang. Perdebatan ini hanyalah bertujuan untuk pertandingan dan akademik semata-mata. Sekian, selamat bersidang. Sekiranya semua ahli yang berhormat sudah bersedia, persidangan akan dimulakan sekarang. Usul bagi pusingan ini ialah SMJ Nokta Bertindih Fajar Baharu untuk Sabah. Dengan ini, saya menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuka sesi perdebatan. Dipersilakan. Cuba suara boleh dengar ke? Boleh, jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua. Baiklah, selaku Perdana Menteri pada hari ini kerana saya sayang akan negeri Sabah, maka saya hadirkan anda satu usul yang agak menarik, iaitu SMJ 2 Noktah Bertindih Fajar Baharu untuk Sabah. Baiklah warga Dewan sekalian, selaku Perdana Menteri, mestilah kerja saya untuk mendefinisikan. Maka kita bergerak terus untuk menganalisis satu demi satu frasa dalam Dewan Perdebatan.
Kita mulakan terlebih dahulu dengan fasa SMJ iaitu subjek perdebatan kita. Untuk pengetahuan anda, SMJ merupakan satu plan tindakan yang telah pun dilaksanakan pada tahun 2021 yang telah pun dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Panglima Seri Haji G. Haji Noh iaitu Ketua Menteri Sabah. Dalam plan tindakan Sabah Maju Jaya ini ialah satu perkara yang telah pun diperkenalkan pada tahun 2021 dan akan berakhir pada tahun 2025. Untuk pengetahuan anda semua, SMJ ini ada 3 fasa utama iaitu fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Pada tahun sekarang ini warga Dewan sekalian, SMJ terletak pada fasa 1 iaitu fasa untuk proses melaksanakan tindakan yang telah pun digariskan dalam SMJ ini warga Dewan sekalian. Dan untuk pengetahuan anda semua, SMJ ini ada 3 tunjang utama iaitu S iaitu sektor yang akan difokuskan kepada sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan. M iaitu modal insan iaitu untuk membangunkan kesejahteraan rakyat dan J iaitu jaringan dan infrastruktur yang melibatkan kepada kelestarian alam sekitar serta jaringan tenaga dalam negeri Sabah ini warga Dewan sekalian. Selesai fasa SMJ, kita bergerak kepada fasa kedua iaitu untuk Sabah. Siapakah Sabah ini? Sabah merupakan sebuah negeri di bawah bayu warga Dewan sekalian. Lazim kita tahu sebuah negeri yang agak besar yang mempunyai penduduk sebanyak 3.9 juta dan keluasan sebanyak 72,000 kilometer persegi warga Dewan sekalian. Untuk pengetahuan anda semua, negeri Sabah ini kaya dengan hasil bumi dan juga kaya dengan beberapa perkara untuk dilaksanakan untuk dibangunkan warga Dewan sekalian. Makna kata, pada peringkat yang pertama, Sabah mempunyai potensi untuk dibangunkan sebagai sebuah negeri warga Dewan sekalian untuk menjadi sebuah negeri yang lebih baik. Maka itu frasa Sabah warga Dewan sekalian. Kita bergerak kepada titik tolak perdebatan. Tak sabar-sabar pembangkang, kita mulakan dengan Fajar Baharu warga Dewan sekalian. Baiklah, Fajar Baharu ini kalau kita lihat pada PRPM ialah satu PRPM merujuk ialah satu cahaya kemerah-merahan di waktu pagi. Makna kata Fajar Baharu ini ialah sinaran baru yang berlaku apabila adanya kegelapan dalam sesebuah itu warga Dewan sekalian. Makna kata Fajar Baharu ini ialah satu bentuk tindakan baru yang tidak ada sebelum ini yang akan ada sekiranya SMJ ini diperkenalkan warga Dewan sekalian. Maka itu secara mudahnya untuk kita faham. Namun begitu, apa isu yang belenggu dalam negeri ini warga Dewan sekalian? Menurut Dr. Peter Junior 19 iaitu Timbalan Setiausaha Agung United Progressive Kinabalu Organisation menyatakan bagaimana dalam negeri Sabah ini warga Dewan sekalian, kita mempunyai 3 masalah utama dalam negeri ini. Pertama, iaitu isu kemiskinan. Bagaimana ada masalah jurang kemiskinan di mana di kawasan bandar akan tetap kaya dan di kawasan-kawasan daerah terpencil ataupun kawasan-kawasan pedalaman akan tetap miskin warga Dewan sekalian. Isu yang kedua iaitu tentang masalah pembangunan modal insan. Apabila pembangunan modal insan yang digerakkan dalam negara Sabah ini tidak berfokuskan kepada belia, sebab kita tahu pembangunan belia adalah satu perkara yang penting dalam sesebuah negeri. Dan isu yang ketiga ialah jaringan tenaga. Bagaimana tenaga yang berada dalam Sabah ini hanyalah induk kepada daerahnya, tidak pernah disatukan kepada kepada kepala yang besar. Dan bagaimana ketiga-tiga isu ini warga Dewan sekalian mempunyai masalah. Apabila kita harus faham, apabila ada Fajar Baharu, mestilah ada proses banding beza. Jadi apakah banding beza yang kami akan bawakan dalam Dewan Perdebatan? Banding bezanya ialah kita sudah pun melaksanakan iaitu koridor pembangunan Sabah warga Dewan sekalian. Koridor pembangunan Sabah ini telah pun digerakkan pada tahun 2008 warga Dewan sekalian dan perkara ini sudah pun digantikan dengan SMJ ini warga Dewan sekalian. Dan itulah status quo semasa yang harus diterima oleh perwakilan kerajaan dan pembangkang. Bagaimana koridor Sabah ini tidak mampu untuk mengatasi 3 isu ini dan hadirnya SMJ ini melakukan mekanisme yang lebih baik dalam plan tindakan mereka untuk mengurangkan masalah-masalah ini warga Dewan sekalian. Maka sudah pun jelas kepada anda bagaimana dulu kita ada satu mekanisme namun isu-isu ini tidak pernah untuk diatasi dan sekarang SMJ ini dapat untuk mengatasi warga Dewan sekalian. Dan anda harus ingat dalam Dewan Perdebatan, satu perkara yang memorandum persefahaman anda harus faham, sifat cahaya baru ataupun fajar ini ialah sekadar cahaya, bukannya matahari yang telah pun terbit warga Dewan sekalian. Makna kata, di perwakilan kerajaan kami tidak perlu untuk menunjukkan kesan. Sebab apa? Kesan ialah apabila matahari itu sudah pun terbit. Kami hanya perlu tunjukkan bagaimana hala tuju ini memberikan sinar boleh untuk menyelesaikan masalah-masalah ini warga Dewan sekalian. Itu anda harus faham. Sebab kalau tak, ia bukan jadi fajar baru, namun jadi matahari baru dalam Dewan Perdebatan warga Dewan sekalian. Maka selesai pembentangan kes di perwakilan kerajaan.
kes di perwakilan kami akan bergerak sebegitu rupa. Rasional kami akan melihatkan kepada pelan tindakan SMJ yang mampu untuk mengenangi masalah-masalah yang berlaku dalam negeri Sabah ini, warga Dewan sekalian. Hujah saya yang pertama, saya akan ceritakan bagaimana pembangunan ekonomi yang lebih berpusat, warga Dewan sekalian. Hujah yang kedua akan ceritakan pembangunan belia lebih berfokus. Hujah yang ketiga akan menunjukkan bagaimana ia akan menambah baik infrastruktur tenaga yang lama di dalam negeri Sabah ini, warga Dewan sekalian. Terus saya bergerak kepada hujah saya persilakan mana-mana jika berminat. Jadi yang Muhammad, apa ciri eksklusif sebenarnya SMJ ni daripada koridor pembangunan Sabah? Ciri-ciri eksklusifnya ialah apabila ada tindakan yang dilakukan yang tidak dilaksanakan oleh koridor. Selesai, warga Dewan. Hujah saya yang pertama, saya akan ceritakan bagaimana pembangunan ekonomi yang lebih berpusat. Apakah masalah yang berlaku dalam ekonomi koridor Sabah ini, warga Dewan sekalian? Bagaimana ekonomi koridor Sabah ini melaksanakan MOU dengan negara Amerika Syarikat dan juga negara China, warga Dewan sekalian. Dan apabila perkara ini dilaksanakan, pembangunan ini hanyalah pembangunan yang berpusat kepada kawasan-kawasan yang maju dalam negeri Sabah ini, warga Dewan sekalian. Contohnya, mereka memfokuskan pembangunan kepada Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau dari segi aspek pembangunan dan juga pertanian moden, warga Dewan sekalian. Namun perasan ataupun tidak, dalam sepanjang pelaksanaan ini, ya memang betul KDNK Sabah meningkat. Namun kita harus faham, isu kemiskinan di Sabah masih lagi meningkat sebanyak 19.5%. Sebab apa perkara ini berlaku? Kerana pusat-pusat tumpuan pembangunan dilakukan hanyalah kepada daerah-daerah besar ataupun kawasan-kawasan besar di negeri Sabah. Dan apakah lebihnya SMJ ini, warga Dewan sekalian? Apabila perkara yang digerakkan dalam pelaksanaan P, iaitu dari segi pertanian dan sebagainya, mereka telah pun melakukan fokus daerah, iaitu contohnya daerah-daerah seperti Pitas, Tepit dan juga Kota Nadi akan dijadikan tempat pertanian yang lebih berfokus. Makna kata, daerah-daerah terpencil ini akan dilebihkan fokus untuk mereka melakukan pertanian dan mereka untuk melakukan lebih banyak aktiviti-aktiviti ekonomi supaya boleh untuk menjana di kawasan-kawasan lebih mendalam berbanding berfokuskan kepada Kota Kinabalu sahaja. Membuktikan SMJ ini pada peringkat pertama memberikan sinar baru sebab kita tidak akan fokuskan kepada kawasan-kawasan yang sudah pun maju, namun kita fokuskan kepada daerah-daerah yang ada masalah kemiskinan, kawasan terpencil inilah kita bangunkan ekonomi mereka, maka memberikan sinar baru, warga Dewan sekalian. Jadi mohon untuk terus diterima Dewan sekalian. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk menyampaikan kes bangkangan dan hujah di pihak pembangkang. Dipersilakan. Cubaan suara, dengar? Jelas Yang Berhormat. Warga Dewan, disebabkan saya sayangkan rakyat Sabah, maka hadir perwakilan pembangkang pada ini ingin membangkang usul gagasan Perdana Menteri, iaitu Sabah Maju Jaya 2.0 Fajar Sinar Baharu untuk Sabah, warga Dewan sekalian. Baiklah, tanpa melengahkan masa, terus bergerak kepada respon terhadap definisi yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Baiklah, ada beberapa pertikaian yang major di terhadap pendefinisian di perwakilan kerajaan pada ini, warga Dewan sekalian. Iaitu yang pertama, mereka hanya ingin menjelaskan tentang tindak tanduk tentang Sabah Maju Jaya ini, warga Dewan sekalian. Sedangkan pada ini mereka sepatutnya menjelaskan apakah ciri-ciri eksklusif yang ada pada Sabah Maju Jaya ini menyebabkan isu-isu yang mereka bangkitkan ini dapat diselesaikan, warga Dewan sekalian. Kerana kita perlu sedar dalam perdebatan bahawa sebelum ini terhadap koridornya tentang koridor pembangunan Sabah, kita juga ada isu-isu yang ingin selesaikan. Kita juga ada perkara-perkara yang ingin selesaikan. Namun isunya pada hari ini, adakah perkara itu mampu untuk selesaikan ataupun tidak, warga Dewan sekalian? Kerana pada hari ini, warga Dewan sekalian, setiap tindakan kita memang ada pembaharuan.
Namun isunya pada hari ini warga dewan sekalian, pembaharuan itu benar-benar dapat menyelesaikan masalah atau tidak, itulah yang perlu dijelaskan oleh perwakilan kerajaan di perwakilan kerajaan warga. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini warga dewan sekalian, apabila mereka ingin untuk memandang persefahaman kita, ingin menerangkan tentang prospek semata-mata warga dewan sekalian. Sedangkan warga sekalian, hari ini prospek kita tidak boleh perdebatkan. Kerana pada hari ini warga dewan, prospek ini hanyalah bersifat jangkaan semata-mata warga dewan sekalian. Memang setiap terhadap pelan memang ada jangkaan yang baik warga dewan sekalian. Jadi kita perlu untuk bersetuju bahawa debat pada hari ini kita perlu tekankan kepada kesan warga dewan sekalian. Sebab itu pembangkang pada hari ini akan menjelaskan apakah dulu koridor pengenalan Sabah itu. Dan kita lihat kesannya pada hari ini sangatlah tidak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berbangkit. Sama juga seperti masalah yang ingin diselesaikan oleh Sabah Maju Jaya ini warga dewan sekalian. Dan inilah yang saya tuntut untuk perwakilan untuk yang kedua mereka untuk menjawab di persoalan-persoalan di perwakilan pembangkang pada ini warga dewan sekalian. Dan pada ini warga dewan sekalian, mereka juga tidak pernah pun untuk menunjukkan kayu ukur bagaimana kita ingin ukur sama ada ianya fajar baharu atau tidak warga dewan. Sebab kita perlu bersetuju apa kita menceritakan tentang baharu, kita perlu ada jeda masa warga dewan sekalian. Adakah pada ini perkara sebelum ini teruk atau tidak? Perkara itulah yang perlu mereka jelaskan dalam dewan perdebatan warga dewan sekalian. Selesai pembahasan konsep di perwakilan kerajaan warga dewan sekalian. Baiklah, kita terus bergerak kepada, sebelum saya bergerak pada terus konsep, saya silakan. Yang Berhormat, sekarang ini kita berada di fasa 1. Bagaimana kami nak tunjukkan kesan kalau kesannya akan diterima pada fasa 3? Yang Berhormat, kalau kita lihat kepada koridor pengenalan Sabah juga, memang pada unjuran permulaan memang baik warga dewan. Sebab itulah yang perkara ingin dibuktikan oleh mana-mana pembuat dasar. Jangkaan awal memang baik. Mula-mula fasa 1 memang baik warga dewan sekalian. Namun hari ini anda perlu buktikanlah bahawa jaminan pada fasa 2, fasa 3 ini tidak sama seperti koridor pengenalan Sabah warga dewan sekalian, warga dewan. Jadi perkara ini saya akan buktikan dalam hujah saya di perwakilan pembangkang pada ini warga dewan. Mohon menjawab izin laluan. Baiklah warga dewan sekalian, di perwakilan pembangkang pada ini hadir untuk membangkang usul gagasan Perdana Menteri. Dengan apa? Analisis kami pada hari ini ialah hujah pertama. Saya akan ceritakan kepada anda bahawa tiadanya ciri-ciri eksklusif yang ada pada pelan Sabah Maju Jaya ini warga dewan. Pelan ini sama je dengan pelan koridor pengenalan Sabah warga. Namun pada hari ini tindak tanduknya mungkin beza, namun masih tidak mampu untuk selesaikan masalah-masalah yang sama warga dewan. Itu yang pertama. Hujah kedua, kami akan menceritakan tentang bahawa sifat pelan Sabah Maju ini tidak bersifat menyeluruh warga dewan sekalian. Dan yang ketiga, masalah pelaksanaan terhadap pelan Maju Jaya Sabah ini warga dewan. Itulah pembawaan di perwakilan pembangkang. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita terus bergerak kepada hujah pertama di perwakilan pembangkang hari ini warga dewan sekalian. Iaitu hujah pertama di perwakilan pembangkang yang berkata kuncikan ketiadaan ciri eksklusif pada pelan Sabah Maju Jaya warga dewan sekalian. Baiklah warga dewan sekalian, hari ini warga dewan sekalian, analisis hujah saya akan bergerak sebegini. Hari ini saya akan membuat banding beza tentang persamaan Sabah pelan Sabah Maju Jaya ini dengan juga koridor pembangunan Sabah warga dewan sekalian. Dan disebabkan sama, saya akan buktikan koridor pembangunan Sabah ini tidak berjaya dan memang kita perlu untuk tekankan bahawa pelan Sabah Jaya ini tidak juga berjaya sama seperti koridor pembangunan Sabah warga dewan sekalian. Baiklah warga dewan sekalian. Pada 29 Januari 2008, Perdana Menteri Malaysia ketika itu iaitu Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah pun memperkenalkan koridor pembangunan Sabah warga dewan sekalian. Dan kita lihat apakah intipati terhadap koridor pembangunan Sabah itu. Yang pertama, adanya projek infrastruktur. Kedua, sektor pertanian yang perlu dimantapkan. Yang ketiga, pembangunan ekopelancongan warga dewan sekalian. Inilah intipati terhadap koridor pembangunan Sabah warga dewan sekalian. Baiklah warga dewan sekalian, kita lihat pada hari ini warga dewan sekalian, apakah masalah terhadap koridor pembangunan Sabah ini warga dewan sekalian? Apabila pada hari ini, walaupun perkara ini telah pun dilanjutkan, mengikut Menteri Sains dan Teknologi Sabah, Datuk Yaakob Han,
pada tahun 2021, seramai 180,000 penganggur direkodkan yang warga Dewan iaitu sebanyak 9% berbanding tahun 2020. Ini menunjukkan bahawa walaupun kita ada projek-projek infrastruktur yang perlu dibangunkan untuk kita beri peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah, namun hasilnya pada ini warga Dewan masih lagi tidak mampu untuk memenuhi warga Dewan. Dan kalau kita lihat, Belan Maju di Sabah juga sama juga warga Dewan ini. Hari ini kita ingin tarik pelabur-pelabur asing untuk kononnya untuk membuka peluang pekerjaan warga Dewan. Namun pada koridor pembangunan Sabah juga ada juga pelabur asing. Namun hadirin sekalian, masih lagi tidak mampu untuk menyelesaikan isu pengangguran di Sabah warga Dewan sekalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua pada ini warga Dewan, apabila kita dalam pembangunan infrastruktur, memang pada koridor pembangunan Sabah kita ada juga pembangunan infrastruktur warga Dewan sekalian. Contohnya pada ini, apabila kerajaan telah memberikan suntikan dana sebanyak 13.1 bilion untuk mendapatkan jurang antara luar bandar juga bandar kan. Namun pada ini malang jurang tersebut masih teruk warga Dewan, dan untuk pengetahuan anda, Sabah merupakan negeri termiskin di semenanjung Malaysia, termiskin di Malaysia warga Dewan sekalian. Makna kata pada ini memang inisiatif ini sama warga Dewan menyebabkan kita perlu faham bahawa sebab koridor pembangunan Sabah tidak berjaya, makna kata pada ini perkara itu plan Sabah Jaya tidak juga akan berjaya warga Dewan sekalian. Jadi selesai kami beri perwakilan pembangkang, mohon untuk terus pembangkang. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas bangkangan usul. Kini saya menjemput Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyokong usul perdebatan kita pada hari ini. Dipersilakan. Suara boleh dengar ke? Boleh, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Warga Dewan, SMJ Fajar Baharu untuk Sabah. Perkara pertama, kita jelaskan kembali keadaan Fajar Baharu itu terlebih dahulu. Kita perlu faham, sebelum matahari itu terbit di atas kepala kita, ada fasa-fasanya, ada proses-prosesnya. Yang mana pada awalnya adalah berlaku malam, ada bulan. Kemudian bulan turun, fajar meningkat. Ada fajar, ada cahaya. Kemudian barulah matahari itu timbul warga Dewan sekalian. Itu yang kami bawakan dalam Dewan Perdebatan. Apabila kita telah nampak fajar, kita telah nampak cahaya, itulah menjadi jaminan kepada kesan yang matahari itu akan timbul warga Dewan sekalian. Pada peringkat pertama, kalau kami berjaya buktikan matahari itu sudah boleh dilihat, jadi perkara ini telah menjadi bukti bahawa inilah menjadi kesan pada akhirnya SMJ ini akan berjaya warga Dewan sekalian. Itu menjawab kepada pertikaian yang pertama mereka. Yang kedua, dari segi ciri eksklusif SMJ dan sebagainya, perkara ini telah dijawab. Sebab apa? Pada peringkat pertama, kami telah tunjukkan banding beza yang mana pada peringkat awal tindakan itu sendiri berbeza dan fokus-fokus mereka juga berbeza warga Dewan sekalian. Jadi, perkara-perkara ini tidak wajar untuk dibangkitkan dalam Dewan Perdebatan. Sebab apa? Dalam asas bangkangan mereka, mereka membawakan tiada ciri eksklusif. Perkara ini adalah perkara yang tidak sah warga Dewan sekalian. Sebab apa? Dalam hujah pertama mereka menunjukkan satu bentuk perbezaan SMJ dengan koridor Sabah itu sendiri. Jadi, mereka dalam hujah, dalam asas bangkangan, mereka kata tak ada ciri eksklusif, tak ada perbezaan. Namun, dalam hujah, mereka membawakan satu tindakan yang berbeza. Itulah bercanggah dengan diri sendiri warga Dewan sekalian. Kita lihat dari kata mereka, dalam isu pengangguran, mereka kata tindakan SMJ ini untuk tarik pelabur asing warga Dewan sekalian. Benar, kami tidak nafikan. Namun, ada dalam ciri-ciri dan tindakan SMJ ini sebenarnya untuk mengatasi pengangguran ini adalah dengan cara meningkatkan orang-orang Sabah itu sendiri, yang mana dalam perkara ini saya akan perincikan dalam hujah saya sebentar lagi. Sebelum saya bergerak kepada hujah, silakan satu. Yang Muhammad, saya kira Yang Muhammad ada masalah pencerapan. Kami bawa tentang persamaan SMJ dan koridor Sabah. Jadi apa perbezaan yang kami bawa tadi Yang Muhammad? Tolong jelaskan. Yang Berhormat, dalam timbang tara dan perbandingan yang anda bawakan, tarik pelabur asing dan sebagainya, pada peringkat pertama, adakah tarik pelabur asing ini berlaku dalam koridor Sabah? Itu perkara pertama yang tidak ditunjukkan. Kalau selaku pihak pembangkang menunjukkan itu sekalipun, ada berlaku peningkatan dan sebagainya, perlu tunjukkan bagaimana tarik pelabur asing itu tidak berjaya pada peringkat pertama dan pada peringkat kedua diulangi kembali dan tiada perubahan yang berlaku. Itulah yang perlu dijelaskan. Menjawab kepada persoalan. Jadi, kita lihat hujah kedua di meja perwakilan kerajaan.
hari ini kita tahu isu yang berlaku di Sabah adalah dari segi modal insight, dari segi pendidikan, dari segi pembentukan dan juga pengangguran. Akhirnya kita lihat bagaimana statistik menunjukkan pada tahun 2014, 44.9% rakyat di negeri Sabah ini ada berlaku pengangguran dan perkara ini meningkat pada tahun 2019 meningkat kepada 5.8%, meningkat sebanyak 112,000 warga Sabah, warga Dewan sekalian. Bila dikaji apa sebenarnya masalah dan kenapa pengangguran ini berlaku, rupa-rupanya adalah dari segi pembentukan modal insaniah di Sabah itu sendiri dan juga pembangunan di negeri Sabah itu sendiri, warga Dewan sekalian. Namun, wujud mekanisme untuk kita menyelesaikan masalah ini. Contohnya, kita ada seperti Parlimen Belia, kita ada dasar belia, pembangunan belia seperti Protigi, program latihan kemahiran dan kerjaya dan sebagainya. Namun, kelemahan-kelemahan dalam tindakan ini adalah pertama, mereka tidak berpusat dan tidak berfokuskan kepada negeri-negeri masing-masing, terutamanya di negeri Sabah. Kita lihat bagaimana kesemua program ini adalah berpusat di negeri-negeri semenanjung. Jadi, kesannya adalah kepada orang-orang Sabah berlaku kekangan untuk mereka berpindah dari negeri Sabah ke semenanjung. Itu yang pertama. Yang kedua kelemahannya adalah tiada niri ataupun eksklusifnya kepada orang-orang Sabah untuk menyertai kepada program-program itu. Dan yang ketiga adalah apabila mereka bergerak semenanjung, mereka tidak pulang semula untuk meningkatkan, memajukan negeri Sabah itu sendiri, warga Dewan sekalian. Jadi pada akhirnya kitaran masalah itu akan berlaku semula. Kemudian hadirlah SMG pada hari ini untuk menyelesaikan masalah utama kepada pengangguran ini, warga Dewan sekalian. Contohnya adalah program bimbingan yang dilaksanakan oleh SMG itu. Program bimbingan ini adalah program yang berfokus kepada belia Sabah untuk Sabah itu sendiri. Apabila belia-belia Sabah ini diserap kepada 12 kementerian di Sabah. Contohnya kepada Sekretariat Hala 7 SMJ, Majlis Belia Sabah dan sebagainya. Dan perkara-perkara ini adalah diteluskan dan difokuskan untuk orang-orang Sabah ini menjurus kepada pentadbiran Sabah untuk membangunkan Sabah itu sendiri. Bukan itu saja, kita lihat program seperti Majlis Perundingan Pelajar Sabah yang fokus kepada orang Sabah untuk meningkatkan modal insan mereka, warga Dewan sekalian. Secara konklusinya, hujah kedua ini kita telah tunjukkan bagaimana ada satu mekanisme yang lebih fokus kepada Sabah untuk membangunkan Sabah itu sendiri, warga Dewan sekalian. Jadi, perkara ini lebih menjawab kepada masalah pengangguran yang berlaku di Sabah. Itu hujah kedua. Kita lihat hujah ketiga di meja perwakilan kerajaan. Masalah utama yang berlaku di Sabah dari segi infrastruktur dan kelestarian hijau adalah bagaimana untuk kita balancekan kelestarian hijau dan juga moden itu sendiri. Contohnya, masalah bekalan elektrik, masalah air bersih, pengangkutan dan sebagainya. Dan kesemua masalah ini adalah disebabkan perhubungan kawasan antara kawasan moden dan juga kawasan pendalaman yang agak rendah, yang amat rendah, warga Dewan sekalian. Kita lihat bagaimana mengikut Borneo Today pada tahun 2019, 60% kawasan pendalaman menghadapi masalah air, warga Dewan sekalian. Jadi, bagaimana masalah ini berlaku? Disebabkan apabila pemisahan antara kawasan moden dan juga kawasan pendalaman. Jadi, wujud mekanisme sebelum ini, contohnya 105 projek infrastruktur Sabah, kita belanjakan sebanyak 6.3 bilion pembangunan Sabah. Namun, masalahnya adalah apabila perkara-perkara ini difokuskan kepada satu tempat. Jadi, apabila contohnya kawasan pendalaman, kita fokus untuk membangunkan infrastruktur, perkara ini tidak boleh terlaksana. Sebab apa? Kawasan pendalaman ini perlu menjaga kelestarian hijau. Kawasan permodenan, kita nak tingkatkan kelestarian mereka, tidak terjalan. Sebab apa? Kita perlu modenkan kawasan-kawasan moden ini. Jadi, itulah masalahnya apabila mereka dibangunkan dengan keadaan sendiri, warga Dewan sekalian. Wujud SMJ untuk kita kerjasamakan dua-dua ini, wujudlah satu garis panduan untuk kita sambung, antaranya adalah laluan air iaitu Gazetting of Sabah Water Supply dan juga laluan tenaga yang menghubungkan kawasan moden dan juga kawasan pendalaman. Secara konklusinya, bagaimana solusi ini dapat menjawab kepada masalah yang diutarakan apabila mereka mampu untuk bekalkan satu sama lain tanpa menjejaskan kelestarian hijau dan tanpa menjejaskan moden itu sendiri, warga Dewan sekalian. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih yang amat berhormat.
Perdebatan hari ini diteruskan dengan Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang bagi meneruskan bangkangan usul perdebatan. Dipersilakan. Cubaan suara, YDP boleh dengar? Boleh, jelas. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Warga Dewan, kita perlu lihat dalam perdebatan kita pada hari ini, kerajaan mempunyai satu masalah yang paling besar. Masalah yang pertama ialah mereka takut. Takut dengan apa? Takut untuk menunjukkan impak ataupun unjuran yang akan datang dan bagaimanakah impak-impak ini akan menjadikan harapan kepada golongan-golongan yang mereka ingin bangunkan warga Dewan. Kerana apa? Harapan itu adalah berlandaskan potensi impak yang akan berlaku kerana sekiranya kata-kata anda hanyalah kata-kata kosong, di manakah harapan yang anda ingin berikan kepada mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, warga Dewan sekalian, berkenaan dengan sistem, berkenaan dengan pembawaan mereka, berkenaan dengan harapan itu sendiri. Berkenaan dengan apabila anda nampak matahari itu boleh melihat munculnya matahari, maka harapan itu sudah pun berjaya. Kami di pihak perwakilan pembangkang mengatakan bahawa tidak, matahari itu tidak akan muncul dan ini bukanlah fajar. Kerana apa? Kerana Sabah tetap, SMJ tetap merupakan salah satu inisiatif yang mengadakan Sabah dalam kegelapan dan itu yang saya akan tunjukkan dalam hujahan saya. Hujah pertama yang akan muncul di pihak, hujah kedua yang akan muncul di pihak perwakilan pembangkang berbunyi SMJ tidak berfokus kepada isu-isu yang penting. Hujah kedua saya berbunyi masalah pelan pembangunan tidak diselesaikan dengan baik, bermaksud pelaksanaan dasar ini juga tidak memberi harapan kepada golongan-golongan yang penting. Maka saya gerak terus kepada hujah kedua di pihak perwakilan pembangkang, bawah kata kunci SMJ tidak berfokus kepada isu-isu yang penting. Mereka telah mengatakan di sebelah sana terdapat pelbagai isu. Namun, adakah isu-isu mampu diselesaikan dengan pelan hala tuju SMJ ini, warga Dewan? Maka pertama sekali saya akan terangkan kepada anda apakah isu-isu ini yang juga mereka terangkan. Yang pertama ialah jurang antara bandar dan luar bandar ataupun kawasan pendalaman menyebabkan kepada akses kepada kualiti pendidikan yang rendah, akses kepada peluang ekonomi yang rendah kerana infrastruktur yang rendah. Bermaksud anda menjalankan kegiatan ekonomi di tempatan anda tidak mampu jual perkara tersebut. Itu adalah masalah yang wujud di dalam Sabah yang menyebabkan pengangguran, yang menyebabkan pelajar-pelajar tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Maka persoalan saya, apakah solusi baharu yang diwujudkan dalam SMJ ini yang mendatangkan harapan kepada mereka yang mereka tidak mendengar-dengar daripada pelan-pelan sebelum ini? Saya kira tiada. Kerana apa? Kerana apa warga Dewan? Kerana apakah yang akan SMJ lakukan? Berteraskan tiga perkara itu iaitu sektor penting, modal insan dan jaringan infrastruktur. Sekiranya kita melihat kepada jaringan infrastruktur, apakah antara pembelanjaan yang terbesar dalam pelan tersebut adalah pelan pembangunan pemerkasaan digital, bandar digital, warga Dewan sekalian. Dan di manakah bandar-bandar digital ini? Ialah hanya di bandar-bandar utama, warga Dewan. Bermaksud apa? Bermaksud kebanyakan belanjawan akan ditujukan kepada bandar-bandar utama. Di manakah harapan kepada golongan-golongan pendalaman? Apakah yang pelan hala tuju Sabah Maju Jaya ini telah berikan kepada golongan-golongan pendalaman, iaitu sama seperti dahulu, iaitu pembangunan jalan, pembangunan jambatan, pemberian infrastruktur digital seperti rangkaian internet warga Dewan. Itu kita telah pun dengar daripada usaha-usaha sebelum ni. Sabah Koridor itu ingin membangunkan infrastruktur di kawasan-kawasan pedalaman, namun mereka tetap mendengar benda sama. Apakah ciri eksklusif? Sebelum saya gerak kepada aspek seterusnya, silakan satu. Yang Berhormat, dalam hujah kami yang kedua, kami ceritakan disebabkan pembangunan di luar bandar itu, sekarang ada penghubungan elektrik dan internet lebih baik yang disalurkan kepada kawasan pedalaman. Itulah keadaan membuktikan dia lebih berbeza. Dulu kita fokus.
dulu kita tetap ingin memberikan, seperti anda katakan, kita telah memberikan peluang 105 untuk akses kepada air warga dewan. Bukan itu saja, terdapat benda lain juga. Akses kepada tenaga warga dewan itu telah pun kami berikan dalam Sabah Development Corridor dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Itu merupakan sesuatu yang bukan eksklusif di dalam SMJ. Sesuatu yang eksklusif yang mereka katakan di dalam SMJ itu ialah menggabungkan kelestarian dan juga pembangunan. Namun begitu, mereka gagal untuk menunjukkan bagaimana perkara ini boleh dilaksanakan. Kerana itu antara masalah Sabah Development Corridor dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Namun, apa yang mereka di pihak perwakilan kerajaan perlu tunjukkan ialah bagaimana ciri ini adalah eksklusif dan berkesan untuk memberi harapan kepada mereka di kawasan pendalaman. Kerana apa? Kerana tetap ada masalah-masalah lain yang saya akan terangkan. Sebagai apa? Sebagai contoh, Timbalan Perdana Menteri sebentar tadi mengatakan bahawa pendidikan merupakan masalah. Saya tak nafikan. Pendidikan itu betul masalah. Namun, apakah punca masalah pendidikan itu? Ialah tidak diterangkan langsung. Punca masalah ialah kekurangan guru-guru yang berkualiti. Kerana apa? Tidak ada guru-guru yang ingin masuk ke kawasan pendalaman untuk mendidik anak-anak didik di kawasan pendalaman. Maka persoalan saya, di manakah guru-guru ini dalam plan tindakan dalam plan Hala 7 Sabah Maju Jaya? Itu merupakan satu kekosongan. Merujuk kepada kertas konferens Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ketiga bertajuk Koridor Pembangunan Sabah SDC, Harapan dan Cabaran. Antara cabaran yang telah digariskan adalah untuk memasukkan guru-guru ke dalam kawasan-kawasan pedalaman ini. Namun, di dalam Pelan Hala 7 warga dewan sekalian, itu tidak langsung dikatakan itu antara masalah Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya ini, maka ia tidak mampu untuk beri harapan kepada mereka di dalam kawasan pendalaman. Bergerak kepada hujah ketiga saya, iaitu pelaksanaan yang tidak menyeluruh. Masalah dengan pembangunan yang tidak dilaksanakan dengan bagus. Warga dewan sekalian, sebelum ini kita telah melihat kerajaan tempatan menunjukkan ataupun mengatakan bahawa mereka akan wujudkan pembangunan. Namun begitu, dalam artikel yang sama, dalam kertas yang sama, telah katakan bahawa terdapat dua masalah dalam pelaksanaan dasar, iaitu birokrasi, dan yang kedua ialah strategi kemukaan untuk memperoleh modal yang baik. Yang pertama berkenaan dengan birokrasi. Warga dewan, ini adalah masalah yang telah diiktiraf dalam pembangunan dalam Sabah Development Corridor dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Namun, tiada usaha untuk merombak semula sistem birokrasi ini untuk menjadikannya lebih efisien warga dewan. Yang kedua, berkenaan dengan strategi yang lain, penglibatan pembangunan agensi-agensi lain. Kerana apa? Sekiranya kita hanya bergantung kepada kerajaan seperti dalam Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya ini, kita tidak melibatkan penglibatan NGO ataupun masyarakat itu sendiri dalam pembangunan, dan mereka dan golongan-golongan di kawasan pedalaman ini sudah penat mendengar kata-kata kerajaan. Dan di manakah usaha sebenarnya, di manakah harapan yang anda beri kepada anak-anak kita di dalam kawasan pedalaman? Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, isu perdebatan yang semakin hangat ini diteruskan lagi. Saya menjemput Yang Berhormat Menteri Pertama daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan bidasan bagi menyokong usul perdebatan. Dipersilakan. Tes. Jelas ke suara saya? Jelas, Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMJ 2 noktah bertindih Fajar Baharu untuk Sabah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak perwakilan pembangkang pada hari ini saya kirakan celaru. Sebab apa? Timbalan Ketua Pembangkang saya pun tak faham. Dia nak berhujah ke? Dia nak membidas? Sekejap berhujah, sekejap tanya soalan. Sekejap berhujah, sekejap tanya soalan. Sepatutnya kalau dah tiba masa untuk anda berhujah je lah Yang Berhormat. Tak perlu nak tanyakan lagi soalan. Baiklah, kita teruskan kepada
masalah terbesar di meja perwakilan pembangkang pada hari ini. Masalah agung yang dialami oleh pihak perwakilan pembangkang adalah mereka ini mempunyai satu mesej moral yang salah dalam Dewan Perdebatan. Mesej moral yang dibawakan oleh pasukan Unit 10 pada hari ini adalah sekali gagal, selama-lamanya gagal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sedangkan pada hari ini, sekalipun anda gagal pada hari ini, tidak semestinya menunjukkan anda akan gagal pada hari esok. Sekalipun anda tidak mendapat 5A pada UPSR ketika anda berada di darjah 6, tidak bermaksud anda tidak boleh mengambil ijazah sarjana muda, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu mesej moral yang dibawakan oleh Unit 10 yang perlu anda baiki pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab apa? Dalam untuk pada kita nak nilai banding beza antara koridor pembangunan Sabah, saya sebut sebagai KPS lah mudahnya, dan juga SMJ ini, anda perlu tahu dalam untuk kita membuat satu pelan tindakan baharu, kita ada tiga fasa, iaitu jawatan kuasa penilaian. Apa fungsi jawatan kuasa penilaian ini? Mereka menilai kepada KPS yang telah pun dijalankan itu apa masalahnya yang berlaku. Maka daripada segi penilaian itu beralih kepada yang kedua, iaitu perancangan. Mereka merancang untuk menyelesaikan masalah tersebut yang pada akhirnya membawa kepada yang ketiga, iaitu pelaksanaan. Jadi dalam perkara-perkara ini yang telah pun dilakukan melalui penganalisis kepada masalah inilah yang menunjukkan ciri-ciri eksklusif SMJ ini yang mampu untuk membantu memberikan fajar baharu untuk Sabah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sampai ke sudah mereka nak mempertikaikan keadaan fajar yang kami berikan pada hari ini, di mana mereka tuntut kami ni lah untuk nak berikan kesan akhir untuk kami berikan kepada mereka pada hari ini. Maka selesailah semua masalah di Sabah itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Anda perlu tahu SMJ ini diperkenalkan pada tahun lalu 2021. Bagaimana untuk kami berikan kepada anda semua matlamat mereka telah pun dapat dicapai pada tahun 2022. Sedangkan tempoh pelan tindakan ini sahaja mencapai sehingga ke tahun 2025, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita tak nak jadi Pak Nujum, kita tak nak jadi Pak Bomok, kita tak nak jadi dukun pada hari ini. Biarlah kesan akhirnya kita lihat pada akhirnya. Pada hari ini, kita nak nilai adakah tindakan-tindakan baharu yang telah pun digariskan dalam SMJ ini mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh KPS. Itu sahaja. Mudah sahaja perdebatan kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, kita teruskan kepada pertikaian-pertikaian dan juga hujah yang berada di meja perwakilan pembangkang. Sebelum saya teruskan, silakan satu jika ada. Baiklah, saya kira tidak ada. Kita beralih kepada pertikaian-pertikaian yang timbul di meja perwakilan pembangkang pada hari ini. Yang pertama, berkenaan dengan memorandum persefahaman, kami ini hanya ingin berbincang berkenaan dengan prospek semata-mata, dan mereka menjanjikan kepada kita bahawasanya mereka akan terangkan bahawasanya koridor Sabah ini gagal dan sama juga dengan SMJ. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda perlu analisis kembali hujah-hujah yang telah pun diberikan oleh pihak pembangkang pada hari ini. Mereka sekalipun tidak membanding bezakan secara adil antara koridor pembangunan Sabah dan juga SMJ ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mereka hanya ceritakan, sebelum ini koridor pembangunan Sabah buat benda ini dan SMJ buat perkara yang sama, maka SMJ akan gagal sama juga seperti koridor pembangunan Sabah. Sedangkan dalam keadaan pada hari ini telah diterangkan dalam ketiga-tiga hujah, kita akan menggariskan masalah-masalah utama yang berlaku di Sabah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukanlah kita melakukan perkara-perkara yang sama dengan koridor pembangunan Sabah. Seterusnya, pertikaian kedua berkenaan dengan kayu ukur baharu dengan tidak baharu. Katanya lah kena ada jeda masa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kami dah banding beza antara koridor pembangunan Sabah dan juga SMJ, itulah keadaan banding beza kayu ukur. Ada jeda masa. Di mana sebelum ini, koridor pembangunan Sabah tahun 2008 hingga 2020, maka kita banding beza dengan SMJ 2021 dengan 2025. Mudah sahaja kayu ukur. Seterusnya, kita lihat kepada hujah yang diberikan oleh meja perwakilan pembangkang pada hari ini. Hujah pertama, tiada ciri-ciri eksklusif pada SMJ, iaitu banding beza yang mereka berikan pada hari ini. KPS memberikan infrastruktur pertanian dan juga ikut pelancongan, dan masalah KPS adalah jumlah pengangguran yang masih lagi tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
bukti yang saya boleh berikan kepada anda apabila dalam koridor pembangunan Sabah menjelang dalam koridor pembangunan Sabah, janjinya adalah mereka akan menyediakan peluang pekerjaan sebanyak 900,000 kepada penduduk Sabah dengan kadar pengangguran dapat dikurangkan daripada 5.8% pada tahun 2006 kepada 3.5% dalam jangka masa 18 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benar koridor pembangunan Sabah ini gagal. Tetapi hadirnya SMJ pada hari ini memberi satu suntikan kepada Sabah, iaitu apabila mereka menjalankan kolaborasi bersama juga dengan NGO, pihak swasta dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah ini. Maka kita lihat fajar itu ada, sinar itu ada, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hujah kedua berkenaan dengan SMJ ini tidak berfokus kepada isu-isu penting di mana apabila wujudnya jurang bandar dan luar bandar, apabila jumlah pertanian ini tidak dapat dijual. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam keadaan masa sekarang, fakta yang saya boleh berikan kepada anda, pertanian di Sabah iaitu kelapa sawit yang merangkumi sebanyak 75% pertanian sekalipun telah pun menyumbang 25% daripada ekspor minyak kelapa sawit mentah kepada negara kita. Kalau 25% kepada negara, anda bayangkanlah kepada Sabah itu berapa banyak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itulah keadaan yang membuktikan salah fakta yang telah pun mereka berikan pada hari ini kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan katanya lah, kalau sebelum ini koridor ini berkenaan dengan bangunkan jalan, jambatan dan lain-lain. Sama juga dengan SMJ. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau sebelum ini koridor pembangunan Sabah buat pembangunan di daerah Kudat dan pada hari ini selesai masalah tersebut, maka SMJ kita berfokus kepada Tawau pula. Maka itulah keadaan perkara ini berlaku dan perkara ini ada keberjayaannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hujah ketiga, hujah 10 saat mereka berkenaan dengan ada dua masalah, birokrasi dan juga tidak melibatkan agensi-agensi lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masalah birokrasi ini masalah yang biasa. Sebab apa? Kita ada organisasi. Namun dalam keadaan ini, SMJ hadir untuk nak selesaikan masalah ini. Maka perkara selesai dan juga tidak melibatkan agensi-agensi lain. Telah kami ceritakan perkara-perkara dalam SMJ ini tidaklah hanya melibatkan negeri Sabah semata-mata. Mereka memohon bantuan daripada kerajaan, ada peruntukan daripada kerajaan, ada NGO, ada badan-badan swasta yang turut memberikan bantuan kewangan dan sebagainya. Maka tiada apa yang saya minta, mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Persidangan diteruskan dengan ucapan daripada Yang Berhormat Pembangkang Pertama bagi membangkang usul dan seterusnya mengukuhkan kes yang dibawakan oleh pihak pembangkang. Dipersilakan. Cubaan suara YDP boleh dengar? Boleh, jelas. Baik, terima kasih ya.
Yang Berhormat, saya kira pihak perwakilan kerajaan pada hari ini ibarat pulau sudah lenyap, dataran sudah tenggelam. Jadi, di bawah usul Sabah Maju Jaya 2 titik bertindih, Fajar Baharu untuk Sabah, respon terus terhadap kes perwakilan kerajaan. 3 respon yang saya akan bawa kepada isi Dewan sekalian. Pertama, tentang ketiadaan ciri eksklusif. Kedua, tentang ketiadaan banding beza, ketiadaan kayu ukur dan kesan akhir yang tidak menampakkan banding beza. Jadi Yang Berhormat, satu persatu yang saya akan respon dan seterusnya saya akan merespon penghujahan mereka. Jadi pertama, mengapa Dewan Perdebatan kita bercelarus pada hari ini adalah kerana pihak kerajaan yang gagal membuka konsep perdebatan dengan baik. Mengapa Yang Berhormat? Pada peringkat awalnya, mereka tak bawakan kepada kita apa ciri eksklusif yang kita mahu cari di dalam Sabah Maju Jaya ini yang mampu membezakan koridor pembangunan Sabah dengan Sabah Maju Jaya. Kerana Yang Berhormat, kita perlu faham mana-mana pelan kini pun kita mesti akan ada usaha. Kita mesti akan ada unjuran dan kita mesti akan ada jangkaan. Kalau tiada usaha, namanya bukan pelan Yang Berhormat. Kerana Dewan ingin lihat bagaimana berbeza sangat SMG ini sehingga mampu memberi sinar baharu kepada rakyat Sabah. Tapi fakta yang saya boleh bawa kepada Dewan sekalian, seorang pensyarah dari UiTM Sabah, Encik Muhammad Rahiza Shah, telah menggesa kerajaan negeri untuk jelaskan pembangunan Sabah ini. Beliau telah gesa kerajaan negeri untuk tunjuk apa prospek, apa pembangunan dan apakah yang telah Sabah Maju Jaya lakukan pada masa sekarang. Tetapi apa yang kita lihat, tiada pembuktian yang wujud di pihak perwakilan kerajaan di sana. Jadi saya kira Yang Gulung tolong jelaskan perkara ini. Yang kedua, tentang ketiadaan banding beza Yang Berhormat. Jadi dengan usul Sabah Maju Jaya Fajar Baharu untuk Sabah, sepatutnya pihak perwakilan kerajaan tunjukkan bagaimana koridor pembangunan Sabah ini dan Sabah Maju Jaya ini pendekatannya berbeza kepada punca masalah yang sama. Kerana Yang Berhormat, apa yang kita dengar di pihak perwakilan kerajaan pada hari ini adalah tentang lambakan-lambakan usaha Sabah Maju Jaya sahaja. Saya kira koridor pembangunan Sabah pun ada usaha-usaha. Sabah Maju Jaya pun ada usaha-usaha. Itulah namanya pelan Yang Berhormat. Sepatutnya tunjuk bagaimana dengan usaha ini mampu memberi harapan baru untuk Sabah. Tunjuk bagaimana usaha ini mampu membangunkan Sabah dengan lebih baik. Umum memahami bahawa walaupun tak kala matahari terbit, kita sudah terasa panasnya. Kita sudah dikilaukan dengan sinarannya. Tetapi apa yang kita lihat sekarang, sinar pun tidak nampak, sinar pun kita tidak nampak, bahang pun kita tidak terasa. Jadi saya mohon untuk Gulung jelaskan perkara ini. Jadi mereka juga di dalam pendefinisian mereka jelaskan tentang frasa-frasa malam, frasa-frasa matahari terbit yang tidak frasa-frasa matahari terbit. Tetapi adakah dalam pembuktian mereka tunjuk atau tidak? Mereka tunjuk atau tidak apa frasa malam itu, bagaimana sifat malam di koridor pembangunan Sabah, mereka tunjuk atau tidak bagaimana di dalam Sabah Maju Jaya ada matahari yang terbit, ada bahang, ada sinarannya. Apa yang mereka lambakkan kepada kita hanyalah kecantikan matahari semata-mata, hanyalah kabar angin semata-mata. Saya kira perkara ini tidak boleh diterima di dalam Dewan Perdebatan. Jadi pembidasan konsep yang ketiga tentang ketiadaan kayu ukur. Dosa terbesar pihak perwakilan kerajaan pada hari ini apabila mereka tidak mendefinisikan kayu ukur mereka dengan baik. Kerana hanya dengan kayu ukur baru kita boleh lihat adakah Sabah Maju Jaya ini merupakan fajar baharu atau tidak untuk Sabah. Kenapa? Kita perlu faham perkara ini telah menyebabkan Dewan Perdebatan bercelalu. Kerana kita perlu faham dengan kayu ukur ini, kenapa perlu kita sampai wujudkan satu pelan baharu? Kenapa perlu sampai kita wujudkan Sabah Maju Jaya? Adakah koridor pembangunan Sabah ini gagal? Adakah koridor pembangunan Sabah ini objektifnya berbeza? Jadi saya kira tiada perbezaan pun dan tiada pembuktian pun yang dibuktikan di pihak perwakilan kerajaan. Sepatutnya kalau waktu Darjah 6 itu gagal, waktu XPM kita guna pendekatan berbeza. Tetapi kalau saya kira pendekatan sama, memanglah gagal. Jadi pembidasan konsep keempat tentang kesan akhir. Kita perlu faham
untuk dapatkan kesan akhir yang berbeza, kita mesti ada usaha-usaha yang berbeza juga. Kita tidak boleh membawa pendekatan yang sama. Datuk Akilah ni saya kira memang bukan dukun, tetapi pengharap. Pengharap yang mengharap kesan akhir yang berbeza untuk usaha yang sama. Punca masalah mereka yang bincang adalah sama, tetapi mereka tak buktikan pun bagaimana penyelesaiannya ada pendekatan berbeza untuk menyelesaikan punca masalah asal itu. Jadi, menurut Pelan Pembangunan Koridor Pembangunan Sabah atau KPS, mereka kata mereka hendak turap jalan. Sama juga seperti Sabah Maju Jaya. Mereka nak turap jalan. Ada atau tidak perbezaan di situ? Mungkin mereka boleh tunjukkan, mereka beri kepada syarikat lain ataupun ada usaha-usaha lain untuk membangunkan sektor-sektor di Sabah. Jadi saya kira tidak boleh diterima oleh Dewan. Jadi bergerak kepada penghujahan mereka pula, di mana 3 hujah yang mereka bawa tentang sektor ekonomi, pembangunan modal insan dan jaringan serta jaringan-jaringan bandar. Jadi Yang Berhormat, kita perlu faham pada peringkat asalnya kalau mereka tak tunjuk dan tak buktikan bagaimana usaha-usaha sekarang ini berbeza dengan usaha-usaha lama, ia tidak membawa apa-apa kelebihan di dalam Dewan Perdebatan pun, kerana saya anggap Sabah Maju Jaya di pihak perwakilan kerajaan ini hanyalah satu pelan yang digembar-gemburkan untuk membawa sinar baru untuk rakyat Sabah. Tetapi rakyat Sabah itu sendiri merana kerana tiada prospek pembangunan. Sepatutnya mereka boleh saja tunjuk apakah pembangunan ataupun apakah milestone dengan izin Tuan Yang di-Pertua Sabah Maju Jaya ini sehingga boleh memberi satu harapan baharu buat rakyat Sabah. Tetapi pihak perwakilan pembangkang, kami bersikap harapan tak putus sampai jerat tersentak rantus. Apa kami bawa di pihak perwakilan pembangkang? Kami bawakan kepada anda bahawa SMJ ataupun Sabah Maju Jaya Fajar Baharu untuk Sabah. Kami bawakan kami bawa satu asas bangkangan bahawa kerana ketiadaan eksklusiviti Sabah Maju Jaya ini, sebab itu pekat SMJ ini tiada fajar baharu. Kami bawakan hujah-hujah kami yang membuktikan dan membanding bezakan antara SMJ dan KPS, dan sebenarnya perkara itu satu perkara yang sama, cuma digembar-gemburkan dengan cara yang berbeza. Jadi saya kira dengan itu saya mohon untuk terus membangkang. Saya harap usul ditolak Dewan 3/3. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah serta bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi penggulungan, Dewan ini ditangguhkan selama 1 minit. Bagi sesi penggulungan, pendebat pertama atau pendebat kedua boleh menyampaikan penggulungan di pihak masing-masing. Sidang Dewan yang dihormati, cukup sudah tempoh masa persediaan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perdebatan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan.
4 minit diperuntukkan untuk setiap pendebat yang akan melakukan penggulungan kes di pihak masing-masing. Saya mulakan dengan mempersilakan Yang Berhormat Wakil daripada pihak pembangkang untuk tampil menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Warga Dewan, hadir pembangkang pada ini bukan untuk membuka pekung masalah kerajaan negeri untuk membantu rakyat Sabah. Namun, disebabkan kami sayangkan rakyat Sabah, kami inginkan inisiatif yang lebih mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang perlu untuk diselesaikan demi kesejahteraan rakyat Sabah. Maka, hadir pergulungan di perwakilan pembangkang, saya telah gariskan beberapa masalah major di perwakilan kerajaan pada ini warga Dewan sekalian. Yang pertama ialah masalah pembawaan konsep di perwakilan kerajaan. Hari ini warga Dewan sekalian, apabila pada ini mereka gagal untuk membanding bezakan tentang hari ini mereka bersetuju bahawa Sabah Majlis ini mempunyai beberapa fasa. Namun hari ini mereka tidak pernah ceritakan apakah perbezaan fasa pertama, perbezaan fasa kedua, perbezaan fasa ketiga. Hari ini mereka bersetuju bahawa fasa pertama ini bukan fasa yang tidak lagi berjaya warga Dewan. Adakah pada ini fasa 1 hingga fasa 3 ini sama saja? Makna kata pada ini memang benarlah Sabah Majlis ini gagal warga Dewan sekalian. Itu masalah pembawaan konsep. Yang kedua warga Dewan sekalian, apabila pada ini pembawaan konsep mereka sangat mudah. Mereka hanya menjelaskan hari ini adanya pendekatan yang berbeza. Kononnya lah Sabah Majlis ini ada pendekatan yang berbeza warga Dewan. Sedangkan kalau warga Dewan ini, kalau kita lihat objektifnya sama saja. Ialah untuk apa? Untuk mengurangkan jurang kemiskinan, untuk mengurangkan pengangguran dan sebagainya warga Dewan sekalian. Makna kata pada ini warga Dewan sekalian, mereka perlulah bersetujulah bahawa hari ini disebabkan perkara inilah menyebabkan masalah yang tidak mampu selesai warga. Sepatutnya mereka hadir dengan objektif yang berbeza warga sekalian, menunjukkan bahawa inilah perbezaan yang kami inginkan dalam Dewan Perdebatan warga. Itu masalah pertama. Masalah kedua ialah apabila pada ini perwakilan kerajaan menunjukkan pembuktian separuh jalan warga Dewan sekalian. Kerana hari ini warga Dewan sekalian, memang hari ini kita mempunyai banyak plan, banyak hasrat. Sama seperti saya ada banyak hasrat warga Dewan sekalian. Namun hari ini masalah dia bukan terhadap plan. Masalah yang utama ialah masalah pelaksanaan warga Dewan sekalian. Adanya birokrasi dalam sektor perkhidmatan awam warga Dewan. Masalah-masalah apabila kekurangan pejabat awam yang tidak kompeten dalam melaksanakan dasar-dasar yang telah digariskan oleh Sabah Maju Jaya ini warga Dewan sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga warga Dewan sekalian, apabila pada ini warga Dewan sekalian, masalah mereka ialah hujah yang tidak signifikan dalam Dewan Perdebatan warga Dewan sekalian. Apabila antara isu yang dibangkitkan hujah mereka ialah tentang adanya pertanian yang lebih memfokuskan kepada luar bandar warga Dewan sekalian. Warga Dewan sekalian, sepatutnya mereka buktikanlah bahawa apabila kita berikan peluang kepada mereka ataupun fokus pada luar bandar, maka pengangguran akan berkurang. Namun perkara ini telah pun dijelaskan. Makna kata part ini, kita setujulah bahawa walaupun kita berikan Sabah Majlis ini berikan kepada luar bandar, namun pengangguran tidak mampu juga dikurangkan warga Dewan sekalian. Jadi itulah masalah terbesar di perwakilan kerajaan. Kita bergerak kepada perwakilan pembangkang yang lebih menjawab tuntutan perdebatan. Apabila kami telah pun membawa 3 hujah. Hujah pertama, kami telah jelaskan bahawa Sabah Maju Jaya ini bersifat tidak eksklusif. Sama sahaja seperti koridor pembangunan negeri. Adanya pembangunan terhadap sektor perindustrian, sektor pelancongan dan sebagainya, sektor pertanian. Namun hari ini, masalah-masalah itu tidak mampu diselesaikan juga warga. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini, kami telah jelaskan bahawa Sabah Maju Jaya ini tidak berfokus pada isu yang penting warga Dewan sekalian. Kerana isu-isu yang mereka bangkitkan tentang ialah pembangunan modal insan, namun pendekatan mereka salah warga Dewan. Sepatutnya mereka fokuskanlah kepada pendidikan di luar bandar seperti menaik taraf tentang infrastruktur yang di luar bandar yang memang telah ketinggalan jauh warga Dewan. Itu yang kedua. Yang ketiga, warga Dewan sekalian, apabila pada ini kami telah buktikan adanya pelaksanaan dasar yang tidak efektif warga Dewan sekalian menyebabkan pembawaan di perwakilan pembangkang lebih menjawab tuntun perdebatan. Maka saya mohon untuk usul Sabah Maju Jaya 2 titik bertindih Fajar Baharu tidak diterima Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yang Berhormat.
Bagi menutup sesi penggulungan bagi persidangan kali ini, saya mempersilakan wakil pihak kerajaan untuk tampil bagi menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Cubuan suara boleh dengar ke? Boleh Yang Berhormat. Saya mulakan gulung saya dengan satu peribahasa. Paku dulang, paku serpih, kata orang dia yang lebih. Sebab apa warga Dewan sekalian? Kita harus faham. Apabila saya telah pun bertangkis dengan mungkinlah agak bercelaru. Namun di perwakilan pembangkang itu lebih baik warga Dewan sekalian. Mereka lagi memeningkan Dewan Perdebatan. Sebab apa? Di pada peringkat yang pertama, kalaulah mereka asyik tuduh kami, oh inilah, itulah. Saya katakan kepada anda mereka lebih teruk dalam Dewan Perdebatan. Sebab apa? Dalam setiap pengujian mereka tidak pernah menganalisis proses satu perkara itu dilaksanakan. Sebab apa? Apa yang mereka bandingkan dalam perdebatan? Objektif warga Dewan sekalian. Mereka katakan, oh koridor pun membangunkan pertanian, SMJ pun membangunkan pertanian. Maka tak akan jadi. Yang berhormat, memanglah itu saja perkara yang akan dibangunkan dalam Sabah. Takkanlah tiba-tiba Sabah nak bangunkan industri hiburan dewasa warga Dewan sekalian. Sebab nas dalam untuk sebuah negeri itu ialah hendak membangunkan pertanian. Itu kerajaan lebih baik. Kami ceritakan bagaimana tindakan yang dilakukan untuk mencapai pertanian lebih baik. Itulah yang harus dibincangkan dalam perdebatan. Tak bolehlah anda katakan kalau orang berobjektifkan sama namun mekanisme berbeza akan jadi gagal. Sebab apa? Contohnya saya nak kurus. Peringkat pertama saya lakukan intermittent fasting. Saya gagal. Saya tukar kepada kaedah saya bersenam. Maka saya dapat kurus. Gambaran prospek ini saja membuktikan tuntutan di perwakilan pembangkang ialah tuntutan yang sia-sia. Sekiranya objektif itu sama namun pelaksanaan yang berbeza, ada jaminan boleh berlaksana. Jadi saya kira pertikaian pertama pembangkang boleh dibakul sampahkan warga Dewan sekalian. Yang kedua pada hari ini apabila mereka tanyakan, oh kami tidak pernah membawakan perbezaan dalam perdebatan. Itulah yang berhormat, buka telinga, buka dada. Kami ceritakan, tak percaya. Saya ceritakan kembali kepada anda satu persatu hujah saya warga Dewan sekalian. Hujah kami pertama, kami ceritakan dari aspek koridor. Kita terlalu tertumpu kepada kawasan bandar sahaja. Pelaksanaan di luar bandar tidak pernah digerakkan dalam koridor ini. Itu perbezaannya. Dahulu kita terlalu tertumpu kepada contohnya kawasan Sandakan, kawasan Kota Kinabalu. Namun wujud SMJ, apa yang mereka lakukan warga Dewan sekalian? Mereka mewujudkan satu tindakan lebih baik, iaitu mereka gerakkan kepada kota-kota kawasan pedalaman seperti kawasan Pintau yang saya nyatakan kepada anda. Entah anda pun tidak pernah dengar nama daerah itu. Membuktikan sekarang ini SMJ, pendekatannya berbeza. Kita bangunkan pertanian di kawasan-kawasan dalam bandar itu untuk menggerakkan pertanian kita. Bukan kebantung pada negara bandar-bandar yang besar. Nampak tak perbezaan itu? Nampak saja. Buat-buat tak nampak pula perwakilan pembangkang ini warga Dewan sekalian. Hujah kami yang kedua, kami ceritakan kepada anda bagaimana program dahulunya untuk membangunkan belia hanya berpusat kepada kawasan Semenanjung. Tidak pernah berpusatkan kepada negeri Sabah. Perbezaan yang digerakkan oleh SMJ, sekarang negeri itu Sabah yang melaksanakan program-program tersebut. Nampak tak beza? Nampak saja warga Dewan sekalian. Kami ceritakan sekarang ini pendekatan lebih kepada negeri-negeri Sabah yang gerakkan usaha membangunkan belia daripada kita bergantung kepada Semenanjung. Dah berbeza warga Dewan sekalian. Yang ketiga, kita ceritakan tentang pembangunan. Dahulunya kita hanya membangunkan kawasan luar bandar dan tidak pernah dihubungkan kepada kawasan luar bandar. Namun sekarang kita janakan tenaga daripada kawasan bandar itu disalurkan kepada kawasan luar bandar dalam hujah kami yang ketiga. Berbeza ataupun tidak proses yang kami jalankan dalam SMJ berbeza warga Dewan sekalian. Nah, itu keadaan ciri-ciri eksklusif kami apabila yang tidak pernah dilaksanakan dalam koridor namun digerakkan oleh SMJ ini untuk membangunkan objektif yang lebih baik warga Dewan sekalian. Membuktikan segala persoalan mereka dalam perdebatan sudah pun gagal. Dan boleh saya katakan pembangkang tidak pernah berdepan dengan kami warga Dewan sekalian. Hujah mereka yang kedua, tiba-tiba pula masuk pelajaran. Hujah mereka yang ketiga pula, tiba-tiba masuk kata orang Sabah banyak makan rasuah warga Dewan sekalian. Astaghfirullahalazim. Dalam hujah ini mereka Dewan sekalian, mereka membangunkan isu-isu lain yang tidak pernah untuk dibincangkan oleh perwakilan kerajaan dan mereka tidak pernah membuktikan adakah SMJ ni gagal sepenuhnya. Sebab yang ketiga kami boleh saja kata SMJ boleh untuk menyelesaikan masalah-masalah ini warga Dewan sekalian. Jadi secara nasnya perwakilan pembangkang ni syok sendiri. Asyik kata kami tak tunjuk proses itulah, inilah dan sebagainya. Di akhirnya sebenarnya kami tunjukkan warga Dewan sekalian. Kami jelaskan kepada anda perbandingan dahulunya tiada, sekarang ni ada. Kalau itu bukan sinar harapan, saya tak tahulah apa lagi warga Dewan sekalian. Sebab mereka seolah-olah ingin kami tunjukkan sekarang ini SMJ akan berjaya dalam 5 tahun sebab kita ada semua benda dan segala bagai. Sedangkan anda harus faham, fasa pertama ialah fasa proses pelaksanaan, kedua ialah fasa kesan, ketiga ialah fasa kelestarian. Jadi tak adil untuk anda bawakan perkara-perkara tersebut. Jadi saya mohon untuk usul terus diterima Dewan sekalian. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat sidang Dewan yang dimuliakan,
Dengan berakhirnya ucapan penggulungan oleh pihak kerajaan sebentar tadi, maka berakhirlah sudah persidangan kita. Sehingga bertemu semula pada persidangan yang akan datang. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian dewan ini. Ahli-ahli yang berhormat diminta untuk kekal dalam talian bagi memberi ruang kepada barisan panel hakim membuat keputusan. Keputusan akan diumumkan sebentar lagi. Sekarang saya akan memasukkan para hakim ke dalam bilik hakim bagi membuat keputusan. Malabis adalah daripada singkatan I. Malabis I itu adalah daripada Islamik. Malabis itu daripada perkataan Arab yang bermaksud pakaian. Jadi kita nak kata bahawa company ini kita menawarkan percetakan ataupun custom made pakaian berkonsepkan syariah. Alhamdulillah setakat ini I Malabis mencapai 3,000 hingga 5,000 helai setiap bulan. Tetapi insyaAllah kami punya target next adalah kami mencapai hingga 10,000 untuk satu bulan. Produk kami walaupun kami berada di Keningau, di pedalaman, tetapi kami mendapat sambutan dari seluruh Malaysia. Produk teraris kami yang sangat-sangat tinggi permintaan adalah produk dari servis sublimation lah. Antara pemboleh daya penting adalah kemampanan fiskal. Keupayaan kita untuk meningkatkan perbelanjaan bagi faedah rakyat akan bergantung kepada hasil kemampanan hasil negeri. Atas sebab itu, antara fokus hala tuju adalah untuk meningkatkan hasil negeri melalui pelbagai pendekatan termasuk strategi percukaian. Sebagaimana yang telah diumumkan, kita telah melakar sejarah baharu dengan kutipan hasil tertinggi negeri bagi tahun 2021. Pertama kali sejak merdeka, kita berjaya menembusi angka 5 bilion ringgit Malaysia dengan jumlah keseluruhan kutipan bagi tahun keuangan berakhir pada 31 Disember 2021 ialah 5.449 bilion ringgit. Sungguh pun mencabar
Kita akan terus berusaha untuk memastikan momentum ini dapat dikekalkan. Marilah kita meletakkan kepentingan besar tanah air melebihi segala kepentingan lain. Kita pasti ada perbezaan, namun biarlah kita melihat dan mencari kepada titik persamaan. Sungguh pun kita tidur lain-lain bantal, lain-lain bilik dan mungkin lain-lain rumah. Namun yang pasti bumi tempat dipijak tetap sama. Sabah, tanah air tercinta. Dan saya yakin kita punya mimpi yang sama, hasrat dan cita-cita yang serupa, yaitu ingin melihat negeri Sabah yang lebih maju dan berjaya, aman dan makmur dalam Malaysia.
Baiklah, semua sudah ada ya. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan panel hakim untuk menyampaikan komen dan seterusnya mengumumkan keputusan bagi pusingan ini. Para peserta dan hakim diminta untuk membuka kamera bagi sesi komentar dan keputusan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar saya ya? Boleh Tuan Haji. Okey, terima kasih. Okey, pertama-tamanya tahniah kepada kedua-dua pasukan yang telah berjaya melaksanakan tugas mereka dalam perdebatan pusingan pertama sidang kedua ini yang menemukan UPM dan juga Unit 10. Okey, alhamdulillah pada dasarnya perdebatan dapat berjalan dengan baik dan tahniah kepada kedua-dua pasukan yang telah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan penghujahan dan juga bidasan bagi pasukan masing-masing. Okey, sebelum saya menyampaikan keputusan, saya mempersilakan rakan hakim kita, Dr. Hanif, untuk memberikan sedikit ulasan. Silakan Dr. Okey, boleh dengar suara saya semua? Boleh Dr. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, salam sayangi Sabah saya ucapkan kepada semuanya. Tahniah dulu saya ucapkan kepada Tuan YDP kerana telah berjaya mengendalikan persidangan kali ini dengan baik. Okey, untuk perdebatan kali ini ada sedikit saja yang saya mohon anda perbaiki. Selebihnya saya kepada hakim, saya harap anda jaga masa dengan baik sebab penghujahan dan perdebatan yang baik mestilah boleh merangkumkan semua penghujahan anda maupun pembidasan dalam masa yang ditetapkan. Okey, janganlah sampai minit yang 1 minit terakhir baru anda nak berhujah, ya, berapa saat lagi baru nak berhujah ataupun satu hujah tu hanya dalam masa dalam beberapa saat saja. Tolong elakkan sebab itulah essence, substance dekat dalam perdebatan itu adalah hujah yang baik. Penghujahan yang baik bukan penghujahan yang hanya you boleh letak
tampal begitu saja. Ya, mesti diceritakan dengan baik satu. Itulah pendebat yang baik. Bukan saja pendebat yang boleh baca statistik ataupun data, tapi dia bagi data, dia hurai, dia cerita dengan baik. What's behind the fact? What's behind the number? Apakah yang berlaku, keadaan senario yang sebenarnya? Itu lebih baik daripada anda sekadar meletakkan fakta ataupun membaca berita saja. Okay, anda adalah storyteller. Jadi pastikan selepas ini, dalam masa 30 minit yang anda ada, anda ambil masa untuk bentang sendiri hujah anda. Okay, dengar sendiri hujah anda. Ini berlaku sebab apa? Dalam masa 30 minit anda terlalu sibuk nak bina kes sampai anda lupa untuk present dulu hujah anda. Jadi saya nasihatkan anda gunakan masa 30 minit itu untuk anda bentang, ambil masalah untuk bentangkan si hujah anda, dengar cukup atau tak cukup masa dalam 7 minit tersebut untuk anda sampaikan hujah anda dengan baik. Okey? So nasihat saya, banyakkan lagi membaca, tambahan banyakkan lagi membaca. Sebab anda tidak boleh hujah dengan baik, cerita dengan baik adalah kerana anda mungkin tidak ada bacaan yang cukup baik lagi untuk tentang fakta-fakta dan hujah-hujah tersebut. Jadi saya harap anda perbaiki lagi untuk perkara tersebut. Itu saja. Terima kasih Tuan Haji. Okey, terima kasih Doktor. Okey, seterusnya dipersilakan panel hakim yang kedua kita, Encik Afzal Sazwan. Okey, Encik Afzal. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Pada saya, untuk pusingan satu yang sebagai pemanas badan ni, frasa yang penting untuk kedua belah pihak lebih teliti adalah berkaitan dengan frasa yang menjadi titik tolak perdebatan, iaitu fajar baharu. Fajar baharu ni dia nampak berat di kedua-dua belah pihak, tetapi saya rasa kedua-dua pihak mengambil sangat ringan terhadap frasa tersebut. Sedangkan itu adalah frasa yang sangat penting untuk dibuktikan. Contohnya, macam kerajaan, saya suka dengan cara awak memilih cahaya merah di waktu pagi, sinar yang menerangi kegelapan, tetapi dia berhenti setakat itu. Ia tidak dijujukkan semula semangat ataupun roh perkataan tersebut ke dalam usul. Bagaimana untuk menjustifikasikan ia adalah cahaya merah di waktu pagi, sinar yang menerangi kegelapan. Contohnya, di pihak pembangkang pula, apabila kerajaan melampirkan situasi sedemikian, awak sepatutnya mengambil kesempatan untuk juga untuk memberi respon terhadap situasi tersebut. Bagaimana cara untuk menentukan sesuatu sinar itu menerangi ataupun sinar itu tidak pun menerangi kegelapan sebab kita masih lagi gelap walaupun kita buka lampu. Contohnya, mesti kena ada permainan dari sudut kecindan bahasa tersebut. Dalam masa yang sama, contohnya pembangkang ada tanya apa ciri eksklusif. Okey, betul. Soalan tersebut boleh ditanya untuk memberikan pemutus ataupun garis pemisah sama ada itu adalah satu yang baharu ataupun satu yang lama. Cuma ia perlu dihuraikanlah bagaimana untuk kita menentusahkan kenapa ciri eksklusif ini penting untuk ada bagi kita membanding beza di antara sesuatu yang baru dengan sesuatu yang lama. Saya rasa kedua-dua pasukan tidak mengambil peluang dengan baik terhadap frasa tersebut untuk membuktikan dan memberi kelebihan kepada pasukan masing-masing. Okay, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Afzal. Okey, daripada saya, okey, pertama-tamanya dalam menggagaskan usul, apa yang penting kita lihat apabila Perdana Menteri menyampaikan definisi dan juga hala tuju perdebatan, ia penting untuk menjadi satu kayu ukur sejauh mana perdebatan itu akan bertembung ataupun tidak. Itu penting. Jadi dalam gagasan usul itu memang cukup penting. Jadi kita nak dengar di situ. Dan macam mana juga ketua pembangkang menerima ataupun menolak usul yang disampaikan oleh Perdana Menteri. Okey, dari segi saya tengok matlamat ni masih sama juga. Saya tengok antara koridor pembangunan Sabah dan juga Sabah Maju Jaya, matlamat masih sama, tapi bagaimana untuk membuktikan bahawa plan yang dibina baharu ni boleh atau tidak untuk memberi satu cahaya baru, fajar baru kepada Sabah. Kan, adakah ia benda yang sama juga dengan plan koridor tu ataupun benda yang baru? Itu yang kena kerajaan buktikan betul-betul. Kita nak, walaupun kita nampak walaupun plan tu matlamatnya sama, tetapi
adakah jalannya ataupun cara pelaksanaannya berbeza dan mendatangkan satu impak yang baru. Itu penting, itu yang kita tengok dari segi perbahasan. Dan yang ketiga, sama juga dengan saya ingat doktor tadi, dari segi pengurusan masa, Cik Afzal, sama terlalu banyak masa yang diambil kadang-kadang untuk membidas sehingga kan masa dia untuk pihak pihak yang membawa usul tu kesempitan masa tu cukup terhad. Dan kalau boleh, kalau kita lihat tadi dalam sepanjang perbincangannya ada dua orang yang kita kata pendebat yang terlalu banyak sangat mengulang-ulang benda yang saya rasa boleh dijimatkan lah, seperti warga Dewan sekalian. Itu saya rasa sampai berbelas-belas kali. Setiap kali kita sebut tu kita dah ambil beberapa saat, dan bila dah banyak sangat kita gunakan itu, dia akan mencuri masa kita untuk berdebat sebenarnya. Itu penting. Dan kalau terlalu banyak sangat kita mengambil masa untuk membidas, seperti kata panel yang lain tadi juga, akhirnya masa kita untuk mengukuhkan hujah kita, debat hujah bagi pihak kita sendiri dah jadi terlalu pendek dan juga sukar untuk kita merumuskan dengan baik. Okey, dari segi bahasa pula saya rasa agak sederhana, tak ada yang baik sangat, tapi agak bagus, kecuali ada satu kesilapan yang saya tengok kena berhati-hati juga, sebab saya dari Dewan Bahasa dan Pustaka dulu, benda-benda ni kadang-kadang nampak kecil tapi sebenarnya mendatangkan kesan yang besar pada setengah orang kan. Macam paku dulang paku serpih itu sebenarnya salah kan. Sebenarnya kata dulang paku serpih, bukan paku dulang paku serpih. Itu pun kena berhati-hati juga. Dan saya tengok satu lagi yang penting yang saya tengok, bagaimana dia menggunakan bahasa itu sebagai satu medium untuk menguatkan atau mencantikkan penyampaian hujah itulah. Itu pun boleh diperbaiki, tapi oleh kerana kita faham ini adalah pusingan pertama, pusingan pemalas badan, bagi saya sederhana baiknya, sebab baru yang kedua. Kalau ini pusingan keempat dah, saya rasa banyak kelemahan yang perlu diperbaiki lah. Okey, dengan itu saya akan umumkan keputusan, tapi satu lagi saya nak ingatkan sebelum saya terlupa, seboleh-bolehnya kita bagilah ruang sikit untuk satu celahan paling kurang. Sebab kadang-kadang celahan itu penting untuk pihak lawan meminta penjelasan ataupun untuk kita kata membuat sanggahan kepada hujah yang kita sampaikan. Seboleh-bolehnya kan, sebab 15 saat tu rasa kita boleh bagi ruang untuk itu dan beberapa saat untuk kita menjawabnya. Okey, seboleh-bolehnya. Okey. Tapi bukan majoriti lah, bukan mandatory lah untuk kita beri ruang. Tapi cantiknya dalam perdebatan, kita katanya perdebatan mesti ada satu give and take lah antara dua-dua pihak. Okey. Jadi kami telah berbincang dan bersetuju untuk menyampaikan keputusan seperti berikut. Pendebat terbaik kami setuju untuk memberikan kepada pembangkang pertama Wan Christina binti Wan Izahan Zamri. Okey, jelas dengar ya. Okey. Dan seterusnya dengan juri 21, margin 1, usul pada pagi ini SMJ Fajar Baharu untuk Sabah. Usul ini ditolak Dewan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih para hakim untuk keputusan tadi. Izinkan saya untuk mengesahkan keputusan. Keputusan untuk pusingan pertama ini, usul adalah ditolak dengan pendebat terbaik Saudari Wan Christina dan dengan juri 21, margin 1. Betul. Betulnya Tuan Haji? Baik. Betul. Baiklah, terima kasih para hakim atas komentar dan keputusan sebentar tadi. Saya selaku Tuan Yang di-Pertua Dewan dengan ini akan menangguhkan persidangan Dewan pada sesi ini. Sebelum itu saya memohon ahli-ahli yang berhormat beserta panel hakim untuk tunggu sebentar bagi sesi fotografi secara maya serta sesi temu ramah bersama pendebat terbaik persidangan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.